Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand, Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul. Let's go. Come on, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Tahniah kepada jiran kita Indonesia, kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Sepanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangkal lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia, dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tupang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Tapi aku ada jumpa satu artikel yang menerangkan dari sudut beliau lah, yang ditulis oleh Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia? Kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpulu-pulu. What? Sebenarnya ada je segelintir lah, sangat-sangat sedikit bilangan dia daripada kalangan pemimpin dan orang-orang ternama ni yang bukan berbangsa Melayu. Boleh je cakap bahasa Melayu elok-elok. Contohnya, Wee Ka Siong. Lagi, Anthony Loke. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Lagi satu, Tan Sri Lee Lam Tai. Diorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu, yang orang sendiri terkejut. Ui, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, what you doing here, I want to drink. Paling jadah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin. Semua salah. Termasuklah juga aku yang buat video YouTube dalam bahasa Malaysia ni pun ada orang berbincang dengan buat dah dalam bahasa Inggeris. Weh, aku buat untuk orang Malaysia dengar. Korang belajar sejarah kan? Korang lupa ke pada abad ke-7 ketika Malaysia ni, tanah Melayu ni dijadikan pusat perdagangan antarabangsa. Siapa nak datang tanah Melayu ni, kau kena belajar bahasa Melayu tau. Tak kisahlah siapa yang berdagang tu, daripada British ke, Sepanyol ke, siapa-siapa pun nak datang kena cakap bahasa Melayu dan kena belajar. Tapi korang juga yang cakap, dekat Jepun tu kalau kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Dekat Korea pun kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Kenapa bila datang Malaysia je
cakap English pun boleh. Aku tahu penyampaian aku ni macam tak tersusun, kucak-kacir sikit, tapi aku rasa kau dapat tangkap lah kan apa yang aku nak sampaikan. Tak payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah, korang memang layak. Jadi kepada rakyat Malaysia, tak kisahlah kau ni asal mana ke, sejarah kau daripada mana, kulit macam mana ke, kau punya bangsa apa pun, jadikanlah bahasa Malaysia ni adalah bahasa utama dalam pertuturan korang, bahasa utama yang kau gunakan dalam semua kerja. Nak tulis surat ke, nak buat signal ke, semua guna bahasa Malaysia. Bukanlah tak boleh nak guna bahasa lain, English dan sebagainya, selit-selit sikit, tapi jangan jadikan bahasa lain tu sebagai bahasa utama. InsyaAllah tak mustahil satu hari nanti bahasa Malaysia juga akan diangkat menjadi bahasa UNESCO. Kalau suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen dekat bawah. Asal kau nak apa? Kecam aku. Kecam lah. Aku cakap benda betul. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Tu nak petikai tu aku guna apa? Channel lah, video lah. Itu aku selit-selit je. Yang utamanya bahasa Malaysia. Bagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereaksi video dari Kapten Rais yang bingung dan galau, teman-teman, karena bahasa Melayu ternyata sulit untuk bisa diangkat. Selalu merosot terus, dan dia juga awal mengucapkan selamat kepada Indonesia yang telah membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa di UNESCO. Sementara bahasa Melayu Malaysia terus merosot, tidak ada yang mau pakai. Di sini dia mengeluh, ya, bagaimana bisa hal ini terjadi. Pemerintah dan rakyat saling menyalah-nyalahkan. Siapa yang salah nih? Bahasa kok bisa begini, tidak dipakai. Dan aku ini sadar, katanya, bahwa aku harus menggunakan bahasa ini. Walaupun dalam YouTube aku tetap menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, tak guna bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Melayu ini dipakai untuk orang-orang di ASEAN. Jadi aku gunakan bahasa Inggris, bahasa Melayu saja. Nah, ini adalah kesadaran dari salah satu YouTube Malaysia, betapa pentingnya bahwa mereka peduli juga dengan bahasa negara mereka, yaitu bahasa Malaysia. Tapi Pak Ade juga nggak tahu bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Nah, disinilah kepedulian kita terhadap suatu kebangsaan, bahwa nilai bangsa itu dihitung atau dilihat dari bagaimana bahasa itu menjadi faktor utama dalam menemukan jati diri bangsa kita sendiri. Termasuk di Malaysia, sekarang lagi bingung jati dirinya ada di mana, karena bahasanya kacau. Sehari-hari banyak orang menggunakan bahasa Inggris, atau menggunakan bahasa Melayu ditambah Inggris, jadinya bahasa rojak. Nah, lalu di pemerintahan, semua arsip dan dokumentasi menggunakan bahasa Inggris. Di sekolah, masih menggunakan bahasa Inggris. Hanya beberapa sekolah saja yang menggunakan bahasa Melayu. Bahkan di tingkat universitas, hanya ada satu universitas di Sarawak yang menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi sehari-harinya. Universitas yang lainnya semua sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau kemana bahasa Melayu Malaysia? Ini yang dia pusing, ini yang bikin dia pening. Ya, sebagai seorang YouTuber, dia sadar penuh bahwa ini akan menjadi suatu hal yang membahayakan bagi Malaysia sendiri. Jati diri pun akan hilang dengan sendirinya. Kita lihat lagi nanti 10 tahun ke depan seperti apa bahasa Melayu di Malaysia. Apakah bahasa Indonesia akan menggantikan bahasa Melayu di Malaysia? Sebenarnya tidak seperti itu jika mereka mau menggunakan bahasa Melayu Johor. Tapi apakah bahasa Melayu Johor itu populer? Kalau Pak Ade pandang dari sekarang, Pak Ade teliti dari sekarang, jarang sekali yang menggunakan bahasa Melayu Johor. Malah mereka menggunakan bahasa Melayu yang sudah bercampur dengan bahasa pasar-pasaran dan juga ditambah dengan bahasa Inggris. Jadi kita doakan saja semoga Malaysia bisa menemukan jati diri dari bahasanya. Bagaimana tanggapan teman-teman? Tapi tunggu ya pendapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.